warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menggunakan Excel untuk buat analisa deskriptif. Di sini kita ada set of data, notification data pada tahun 2019 untuk kes keracunan makanan. Kita lihat di sini kita ada a lot of information from notification system yang saya dapat daripada CDCIS. Ini adalah kes untuk keracunan makanan. Sebelum kita nak analisis data, kita kena scan dulu data kita. Apa data yang kita dapat daripada set of data ni. Jadi untuk pertama sekali saya nak guna first of all, saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan pivot table untuk melihat secara keseluruhan set of data, set data yang saya telah berikan. Just select all di bahagian kiri table. Kemudian insert dan tekan pivot table dan select OK. Dia akan open new sheet di sini. Ini adalah pivot table-nya. Apa guna pivot table ni? Kita nak lihat secara ringkas apa yang kita boleh lihat daripada set of raw data. Pertama sekali kita nak tengok notifikasi status. Notifikasi status ini kita nak lihat ada apa jenis data yang ada dalam kita punya set of data ni. Kita ada notifikasi status yang abai, batal dan juga daftar kes. Kalau di sini kita nak lihat kes yang didaftarkan dan kita tak nak lihat kes yang abai dan batal. Abai dan batal notifikasi ni bermaksud kes ini tidak didaftarkan di bawah kes keracunan makanan, sama ada dia tersilap daftar, ada spesifikasi kriteria yang tidak menepati kes keracunan makanan, jadi dia diabaikan dan dibatalkan kes. Jadi untuk menganalisis kes untuk kes keracunan makanan ini, kita akan lihat kepada daftar kes sahaja. Jadi kita total notification kes adalah 3,534, tapi kita nak lihat untuk daftar kes keracunan makanan 2,320. Ini secara fast scanning nak lihat berapa banyak kes keracunan makanan pada tahun 2019 ini. Jadi kita macam mana kita nak lihat clear kan? Ini yang di belah dalam table ini adalah variable yang ada dalam raw data yang saya berikan. Kita ada bermula daripada raw number, epic tahun, epic week, umur, komen, negara, ada tarikh batal, tarikh makan, pengenalan diri pesakit, status warga negara, status kedatangan, Latina, negara asal, cara notifikasi, jenis rawatan, lab test dia, diagnosis dia, negeri, daerah. Kita tengok diagnosis dia. Apa yang didiagnosiskan untuk kes ini adalah set of raw data ini adalah set data yang didiagnosis sebagai food poisoning. Ini semua 3,534 termasuk kes yang abai dan daftar kes. Alright, kita boleh clear kan? Ulang semula macam mana kita nak gunakan pivot table, nak scan secara cepat. Kita ambil contohnya, kita ambil kategori pekerjaan, kita tekan, kita drag ke row. Kemudian kita ambil lagi kategori pekerjaan, kita drag kepada value. Pastikan dia adalah count of kategori pekerjaan. Sekiranya dia bukan count, awak boleh tekan count of kategori, pergi ke value field setting, kita tekan kepada count. Jadi di sini kita ada maklumat berkenaan kategori pekerjaan.
bekerja sendiri, kerajaan, pelajar, swasta dan tidak bekerja. Jumlah dia 614. Kalau ikutkan kita punya total kes adalah 3,500 untuk total notifikasi kes, 2,320 untuk kes yang berdaftar. Jadi kita ada 614 data untuk kategori pekerjaan, bermaksud yang the rest tidak ada maklumat berkenaan kategori pekerjaan. Okay, jadi kita nak lihat apa lagi? Kita boleh lihat cara pengesanan kes. Apa kategori cara pengesanan kes? Cara pengesanan kes kita ada kategori aktif, pasif dan saringan. Nak lihat berapa value dia, count of kategori cara pengesanan kes. Kita lihat kita ada active case, active detection 1000 dan passive case detection 2518 dan juga ada 2 saringan. Alright. Active case detection ni bermaksud we as a help personnel yang pergi cari case itu. Kalau passive case detection ini bermaksud case dinotify berdasarkan pesakit itu yang mendapatkan rawatan dan healthcare provider yang notify case tu, yang kenal pasti case keracunan makanan tu. Okay, kita lihat lagi apa yang boleh kita scan daripada set of raw data yang saya beri. Okay, kita lihat pula daerah. Okay, ada berapa daerah dalam raw data ni? Okay, kita ada daerah Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Benang dan Sepang. Okay, ini adalah count of case mengikut daerah daripada raw data yang saya berikan. Ini adalah cara fast scanning untuk melihat kita nak kenal pasti data ni berkenaan apa. Kita lihat juga tadi kalau kita tak tahu ni di negeri mana, kita boleh tengok dia adalah semuanya daripada negeri Selangor. Diagnosis kita dah tengok. Kita tengok pula jantina. Macam mana taburan jantina untuk kes keracunan makanan di Selangor pada tahun 2019. Kita ada lelaki 1,670 dan perempuan 1,864. Okey, di sini saya nak maklumkan kes ini adalah kes yang termasuk kes daftar, kes abai dan juga daftar batal kes. Jadi kita nak make sure yang kes yang kita nak analisis ini adalah kes yang berdaftar, sebab kita tak ada reason kita nak masukkan abai kes sebab dia akan memberi nilai yang tidak sebenar kepada beban untuk penyakit keracunan makanan. Jadi macam mana kita nak buat? Untuk notifikasi status tadi, dia ada kategori batal kes, abai notifikasi dan juga daftar kes. Jadi kita masukkan notifikasi status dalam filter. Okay, boleh select dekat notifikasi status ni. Okay, select multiple item. Kita nak make sure kita hanya lihat kepada daftar kes saja. Jadi select on daftar kes dan tekan OK. Jadi nilai yang diberi sekarang ni adalah nilai untuk daftar kes saja, iaitu 2,320 untuk kes keracunan makanan pada tahun 2019. Alright. Okay, kemudian kita nak tengok apa lagi? Tengok ada apa lagi yang kita boleh lihat mengenai data kes keracunan makanan pada tahun 2019. Okay, kita lihat macam mana taburan umur untuk kes keracunan makanan pada tahun 2019. Okay, dia kat sini value kat umur ni kita tengok dia letak sum. Jadi macam mana kita nak ubah, tekan dia, select value field setting, tekan count dan select OK. Alright, jadi kita lihat kat sini kita ada range umur 1 hingga 119 tahun untuk kes di Selangor pada tahun 2019. Okey, jadi kalau kita lihat ada missing data, sepatutnya 2,320. Tapi kita hanya ada 2,301.
Jadi macam mana kita nak buat? Might be ada yang pesakit kes yang kurang daripada 1 tahun. Jadi kita masukkan umur bulan. Okay, kita masukkan umur bulan dan kita countkan dia juga. Kita suruh dia kira juga. Tukarkan dia punya count, value setting dia kepada count. Okay, kalau kita lihat kat sini, okay, sekarang ni row A adalah row untuk umur, row B adalah untuk bulan. Bukan row, kolom B bulan, kolom C adalah tahun, kolom T adalah untuk bulan. Okay, kalau kita lihat, ini adalah nilai untuk lihat kepada umur kat sini kan. Row 6, count dia adalah 59. Tengok yang sini untuk tahun. Okay, kita tengok ada tak kes untuk berumur kurang daripada 1 tahun. Kita lihat. Okey, jadi kita nampak kat sini ada kes yang untuk range umur yang kurang 1 tahun. Kita ada 19 kes. Alright. Itu untuk umur. Jadi kita boleh lihat yang lain lagi. Kita ada. Okey, kita nak lihat macam mana taburan kes mengikut epid minggu. Okay, saya sarankan untuk gunakan epid minggu mengikut tarikh daftar. Kita letakkan epid minggu, tarikh daftar. Kita letakkan di kolom box value. Okay, pastikan value field setting dia adalah dalam bentuk count. Alright. Jadi dalam 1 tahun kita ada 52 epid week. Okay, dan ini adalah taburan kes mengikut epid week. Okay, apa lagi yang kita boleh lihat? Pekerjaan kita dah lihat. Okay. Jadi tengok pula tarikh onset dia. Tarikh onset ini telah disusun mengikut kuarter, first quarter, second quarter. Kita lihat pada tahun 2019. Masukkan juga tarikh onset pada value, lihat kepada count. Okay, kalau kita lihat kat sini ada tarikh onset pada 2009 Okay, ada error di situ. Tekan button plus ni untuk lihat pada tahun bulan berapa dia berlaku. Okay, kalau kita nak ubah kat sini, kita nak lihat tarikh onset pada tahun 2019 saja. Sebab ini adalah kes pada tahun 2019. Ini kes ni adalah taburan kes mengikut tarikh onset. Kita lihat kat sini kes banyak berlaku pada kalau ikut quarterly, kes berlaku secara seimbang. Okay, cuma pada first and second half, first half lebih banyak kes daripada second half untuk tahun 2019. Alright, anda boleh explore yang lain untuk melihat, untuk scan macam mana apa yang berlaku dalam tahun 2019 untuk kes keracunan makanan di negeri ini. Okay, dengan menggunakan pivot table. Okay, jadi kita nak lihat pula bagaimana kita nak analisis data daripada raw data yang saya telah berikan.
iaitu data keracunan makanan pada tahun 2019 di negeri ini. Okey. Jadi kita telah tetapkan yang kita telah letakkan filter notifikasi status. Kita hanya nak analisis untuk daftar kes sahaja. Kita tak nak analisis abai notifikasi dan batal daftar. Kita nak daftar kes saja. Okey, selatkan okey. Jadi banyak persembahan data yang kita boleh buat daripada this set of data. Okay. Contohnya kita nak lihat bagaimana taburan kes KRM mengikut Epic Weeks. Jadi kita masukkan Epic Weeks ke dalam row dan masukkan value dia sebagai count, tukar di value setting. Okay, untuk lihat taburan kes KRM pada tahun 2019 mengikut Epic Week. Okay, kita dah ada set of data. Jadi kita copy dia. Kita copy data ni. Okay, kita letakkan dalam sheet baru. Okay, labelkan dia. Kolom yang pertama adalah Epic Week. Kolom yang kedua Ajar Fika. Kolom yang kedua adalah bilangan case. Okey, kemudian kita nak persembahan data yang sesuai untuk Epic Week ini. Kita boleh lihat macam mana kita nak buat. Kita highlightkan semua data ni. Okey, kemudian kita insert recommended chart. Awak boleh pilih recommended chart atau terus pilih chart-chart yang sesuai yang kamu nak gunakan. Okey, kita tengok recommended chart. Okey, dia recommend kat sini menggunakan scatter plot. Okey, di sini ada juga line. Kita ada cluster column. Okey, ada cluster bar juga. Depends on you macam mana you nak present data tu. Okey, di sini saya nak gunakan cluster column. Okey, jadi kita tekan saja data tadi, kita terus dapat carta cluster column. Okey, jadi kita nak cantikkan sikit kita punya chart ini. Macam mana kita nak cantikkan? Tekankan plus button kat sebelah chart ni. Kita nak dia ada axis title. Okey, sebab dalam satu graph yang baik mesti ada tajuk untuk axis dia. Mesti ada chart title. Okey, depends you nak letak data label ataupun tidak. Okey, tapi saya decide tak nak sebab dia agak congested di sini. Boleh letakkan data table kalau nak, tapi nampak tak cantik. Okey, saya tak nak grid line. Okey, kalau nak letak legend pun boleh. Legend ini adalah penunjuk. Yang warna biru itu menunjukkan bilangan kes. Kalau nak letak boleh, kalau tak nak pun boleh. Jadi kita besarkan. Okey, ni kita punya axis title. Nak tukar tajuk, tekan dekat axis title ni, double click. Okey, tukar. Yang di bahagian bawah ini, X table, X axis ni adalah paksi untuk Epic Week. Okay, bahagian Y axis ini, klikkan pada axis title. Dia adalah untuk bilangan case. Alright, cukup cantik ke tidak? Okay, kalau nak cantik lagi, saya nak gariskan dia pada setiap paksi tu. Sepatutnya ada garisan. Boleh tekan dekat dia punya kawasan chart area yang di bahagian paksi dia. Right click your mouse dan letakkan outline dia. Saya nak dia warna hitam. Okey, jadi kita dah ada satu garisan lah pada paksi X ni. Sama juga dengan Y, saya nak dia ada garisan. Saya klik pada dia punya chart area pada paksi tu. Right click, kemudian saya tekan outline hitam. Okey, siap kita punya chart. Okey, kalau lihat kat sini, dalam setiap chart mesti ada tajuk yang represent the chart dengan jelas. Jadi kita boleh tekan dekat tajuk dia. Kita tuliskan dengan jelas carta ini mengenai apa. Bilangan kes keracunan makanan.
kes keracunan makanan di negeri S pada tahun 2019 mengikut minggu minggu epid 1 hingga 52. Kalau kita nak nampak jelas di bahagian epid week tu, boleh kita panjangkan. Okay, kat sini juga kita boleh tukar dia punya bar dia. Okay, boleh right click, kita tengok format data series. Okay, kita boleh tengok dia punya series overlap, kita boleh naikkan sebab kita nak besarkan dia punya kolom dia tu. Okay, kalau rasa nak lagi besarkan. Gap week tu boleh kecilkan, boleh tarik gap week. Makin lama dia makin kecil, makin besar kita punya bar tu. Okay, jadi itu cara untuk besarkan dia punya bar dia, kolom dia, Okay, jadi siap untuk persembahan data untuk taburan kes keracunan makanan mengikut epid week.